Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, peringkat negeri dan persekutuan, dan semua yang mengikuti sesi sidang persidangan Terengganu Dewan Undangan Negeri Terengganu pada kali ini. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan ruang dan peluang untuk kita berada dalam Dewan yang mulia ini bagi melaksanakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala dan tanggungjawab yang telah diletakkan kepada kita oleh rakyat negeri Terengganu Darul Iman. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan tinggi ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua ahli-ahli yang berhormat, khususnya di atas pandangan yang bernas dan membina, sama ada daripada pihak kerajaan ataupun bukan kerajaan yang mengambil bahagian dalam perbahasan enactment perbekalan 2022. Segala pandangan yang baik akan diambil perhatian yang serius oleh pihak kerajaan bagi memastikan belanjawan 2022 iaitu bajet defisit 10%, iaitu defisit 150.7 juta bagi mencapai objektifnya. Saya juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua ketua-ketua jabatan, pegawai kerajaan dan semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam persidangan kali ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan media yang memberikan liputan terbaik sepanjang sidang Dewan Undangan Negeri Terengganu berlangsung. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat dan semua pihak yang telah menghantar ucapan selamat hari lahir kepada saya pada semalam 16 hari bulan November. Apapun, kita berdoa agar semua kita senantiasa berada dalam rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya meneliti ucapan ahli-ahli yang berhormat yang menyentuh tentang pelaksanaan belanjawan 2022. Dan saya bagi pihak kerajaan negeri Terengganu memahami sepenuhnya keprihatinan ahli-ahli yang berhormat terhadap pelaksanaan belanjawan pada tahun 2022 nanti. Sebenarnya pada tahun ini, pelaksanaan dan prestasi belanjawan 2021 telah dipantau oleh tesis. Malah mekanisme ini akan ditambah baik pada tahun hadapan dengan penubuhan sebuah jawatankuasa khas yang berperanan mengurus prestasi kerajaan negeri, khususnya inisiatif belanjawan tahunan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tepuh selaku pengerusi BBC yang telah menjelaskan strategi kerajaan dalam pengiraan kadar harga minyak per barrel, di mana kita menjangkakan bahawa hasil negeri Terengganu akan berlebihan sekiranya kadar pengiraan berdasarkan harga semasa diambil kira. Untuk makluman semua ahli-ahli yang berhormat, kerajaan negeri telah pun berkomunikasi dengan perbendaharaan di peringkat pusat untuk mendapat kepastian yang sebenar tentang CV pengiraan yang digunakan oleh mereka dalam mengira jumlah dana khas kerajaan persekutuan atau royalti petroleum. Kerana setelah kita semak dengan rekod penerimaan sebelum ini, termasuklah yang tahun-tahun yang lalu, yang lampau, terdapat perbezaan kadar minyak per barrel yang digunakan oleh kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Perbezaan puluhan juta dan mungkin mencecah ratusan juta setiap tahun yang kita kategorikan sebagai diskrepansi dengan izin adalah hasil, boleh menjadi hasil tambahan kepada kerajaan negeri. Ini sedang kita tekuni dan kita bincang dengan pihak perbendaharaan. Kebanyakan soalan-soalan yang berbangkit ada yang dijawab secara lisan, bertulis sebagaimana dalam aturan Dewan dan juga yang dijawab oleh sahabat-sahabat ahli-ahli yang berhormat ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri sepanjang sesi penggulungan mereka pada hari ini. Oleh yang demikian, saya ingin fokuskan pada beberapa perkara sahaja. Terima kasih
di atas sokongan dan dalam inisiatif bajet 2022 untuk iFitri bagi tahun 2022 ini dari semua pihak. Ini menunjukkan bahawa kerajaan yang ada ini adalah responsif dengan cadangan dari semua pihak. Dan apa yang lebih penting ialah iFitri mesti lebih bersifat bersasar. Dan saya ingin memberi suatu ingatan dan amaran yang tegas kepada jentera kerajaan dan pemimpin masyarakat supaya berlaku adil dalam penentuan untuk pemberian iFitri nanti, tanpa mengira fahaman politik kepartian, dan tentunya mestilah mengikut syarat-syarat ditentukan kepada yang layak. Kelemahan lalu dalam pengagihan, sama ada semasa kerajaan sesi ini atau sesi kerajaan yang lalu, mestilah diperbetulkan supaya mereka yang berhak dan selayaknya hanya menerima duit ini ataupun bantuan ini. Pihak kerajaan juga dalam masa yang sama ingin menaik taraf tabung Darul Iman kepada Yayasan Darul Iman. Dan ini ada beberapa persoalan yang ditimbulkan tentang tabung Darul Iman dan Yayasan Darul Iman dan beberapa perkara yang berkaitan dengan ataupun persoalan tentang Yayasan Darul Iman. Di mana Yayasan Darul Iman ini akan menyaras semua bantuan tunai kerajaan. Dan dengan penubuhan atas nama yayasan ini, kita percaya akan dapat memainkan peranan seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan saiz dana kebajikan rakyat melalui sumbangan pelbagai pihak, sama ada pihak kerajaan, GLC, korporat, pertubuhan maupun individu persendirian. Yang kedua, memastikan bantuan yang disediakan sampai kepada semua penerima yang memerlukan. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan kendiri supaya rakyat tidak berterusan bergantung kepada bantuan. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, suatu tajuk yang dibicarakan sepanjang persidangan kali ini daripada hari Selasa sampai ke hari ini ialah tentang kerjasama politik. Yang saya rasa bukan sahaja menarik minat ahli-ahli yang berhormat yang berada dalam Dewan Yang Mulia ini, bahkan juga menarik minat rakyat kita yang berada di luar sana. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli yang berhormat yang telah menyentuh tentang agenda kerjasama politik dalam ucapan perbahasan pada Dewan kali ini. Dan sudah tentunya perpaduan dan penyatuan kerjasama antara parti-parti Melayu Islam ini adalah menjadi hasrat dan harapan kita untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran yang mendatang. Malah dengan berkat kerjasama yang erat dalam kerajaan pusat pada waktu ini di antara PAS, UMNO dan Bersatu dan parti-parti yang lain, negara kita semakin pulih daripada ujian yang paling getir pada waktu ini, iaitu pandemik COVID-19. Dan kita sama-sama berganding bahu dalam suasana yang sukar ini bagi menjaga rakyat jelata kita. Inilah bukti yang nyata yang ada di hadapan kita bahawa dengan berkat kesatuan ini, rakyat kita kini beransur-ansur dapat hidup seperti sedia kala. Malah sentimen perkauman dan agama yang agak tegang ketika pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan mentadbir negara kita dahulu dapat kita redakan dengan adanya kerjasama yang datang dari jiwa dan niat yang suci. Penggolongan saya pada hari ini juga terpaksa menyentuh tentang aturan atau tajuk kerjasama politik kepartian kerana 4 sebab. Pertama, kerana ianya dibangkitkan oleh ahli yang berhormat. Kedua, kerana ianya berkait dengan kepentingan rakyat Terengganu yang inginkan keharmonian dalam masyarakat. Ketiga, ianya juga berkait dengan kelancaran jentera pentadbiran dan kaedah penyampaian yang lebih efektif sekiranya kerjasama wujud di tahap optimum. Keempat, kerana apa jua yang berlaku di peringkat persekutuan adalah juga berkait dengan kita di negeri Terengganu ini. Pada waktu ini kita bercakap tentang penyatuan ummah dan kerjasama politik. Sudah tentu satu hakikat yang tidak dapat kita nafikan ialah bahawa kita semua ada kelemahan. Kita harus melihat bahawa sekiranya kita gagal berpakat, gagal berbincang, ianya adalah kerana kelemahan kita juga, tidak orang lain. Sekiranya ketiga-tiga parti ini gagal merendahkan egonya,
kita akan balik asal menyaksikan kembalinya sengsara 22 bulan kerajaan skamer. Dan kita lupakah tempoh 22 bulan dikelirukan oleh mereka yang menjanjikan bulan dan bintang dalam PRU ke-14 dan mereka menang, walaupun akhirnya mereka mengaku bahawa mereka tidak mampu untuk melaksanakan janji mereka. Kita lupakah selama 22 bulan itulah ada pegawai kerajaan, pegawai takbir diplomatik yang telah dipinggirkan dalam kementerian tertentu sehingga menyebabkan krisis pentadbiran yang serius di peringkat persekutuan. Kecekapan yang terjejas. Dan adakah kita juga lupa bagaimana institusi Islam dan Melayu digegarkan dan terancam dengan berbagai virus yang dicampakkan oleh mereka pada zaman pemerintahan mereka. Kini ancaman mereka akan kembali melihat jalannya jika kita gagal berpakat. Bayangkan ahli-ahli yang berhormat sekalian, semua perkara ini berlaku dan hiruk pikuknya di peringkat persekutuan adalah kerana cita-cita orang tertentu sejak akhir 1990-an yang mengheret rakyat menjayakan cita-cita peribadi ingin menjadi Perdana Menteri dengan mengadakan persepakatan dengan sesiapa sahaja asalkan cita-cita beliau untuk menjadi Perdana Menteri dapat dicapai. Kitalah yang mesti memastikan ketua-ketua kita di peringkat pusat tidak menjadi orang yang turut sama menaikkan mereka itu walau apa jua janji individu berkenaan kepada ketua kita. Adakah kita menyangka anak-anak kita yang berumur 18 tahun dan generasi mereka yang akan menjadi pengundi pada tahun hadapan kisah sangat tentang titik bengik parti-parti yang ada? Kelompok mereka ini dan sebilangan besar yang ada dalam negara kita ini tidak berparti. Tidak seperti kita dalam Dewan pada hari ini. Mereka hanya mahukan masalah mereka dibela dan dijaga oleh kita semua yang menjadi pemimpin. Saya percaya semua kita yang ada dalam Dewan ini mempunyai hasrat yang sama dengan rakyat Terengganu dan rakyat Melayu Islam yang ada dalam negara kita ini untuk melihat kerjasama dan persefahaman memasuki fasa yang lebih baik. Sudah tentu tidak siapa mengatakan bahawa ianya mudah. Tetapi itulah tugas kita sebagai pemimpin. Kalau mudah, tak perlulah tugas ini dipikul oleh pemimpin. Kita serah pada orang lain je lah kalau mudah. Kerana payahlah maka ianya menjadi tugas kita. Ianya merupakan suatu jihad bagi kita memikul tugas ini. Untuk memastikan kerjasama semua parti Melayu ini boleh berlaku, berdasarkan pengalaman saya sendiri dan rakan-rakan yang lain, maka ianya tidak mustahil untuk dicapai. Kuncinya kena duduk dan bincang. Saya beri satu contoh, di mana saya sendiri terlibat secara langsung, iaitu perbincangan untuk membentuk kerjasama 3 parti dalam PRN Melaka, Pilihan Raya Negeri Melaka. Di mana dari peringkat awalnya berjaya menemui jalan penyelesaian setelah pertemuan 3 parti berjaya diadakan. Dan pertemuan 3 parti ini, saya sebut di sini, telah mendapat mandat daripada ketua parti masing-masing. Diadakan pada Rabu 27 Oktober dan kehadiran pula bukan calang-calang level ataupun tingkat level timbalan presiden, naib presiden, Setiausaha Agung, ahli majlis kerja tertinggi. Di mana pada pertemuan Rabu 27 Oktober, 5 orang wakil daripada UMNO, 2 orang daripada PAS, 2 daripada Bersatu. Kali kedua bertemu lagi kami pada Jumaat 29 Oktober, 6 orang wakil daripada UMNO, 2 daripada PAS, 3 daripada Bersatu. Di mana pada peringkat itu beberapa persetujuan telah dicapai dan cadangan pre-election agreement dirangka untuk kerjasama berlaku untuk pilihan raya negeri Melaka. Pun begitu, langit tidak selalu cerah. Rabu 3 November, pasukan perunding dalam kekecewaan dimaklumkan bahawa ada seorang ketua parti yang akhirnya tidak bersetuju dan tetap mahu 3 penjuru. Memang semua kecewa. Tapi apa nak buat, sikap Abang Long inilah yang mengganggu kerjasama sesama kita. Apa yang perlu ialah semua pihak berlapang dada, ikhlas dan mampu untuk mengelakkan dari mempunyai beberapa ciri yang boleh merosakkan usaha. Dan antara ciri yang boleh merosakkan usaha, perbincangan, kerjasama kelompok kita ini ialah yang pertama, sikap Abang Long dalam apa jua perundingan. Yang kedua,
sikap watak Samseng Kampung Dusun, iaitu watak Sarif Dol dalam filem Seniman Bujang Lapuk. Yang ketiga, sifat tamak halaba mementingkan diri sendiri seperti watak Abdul Wahab dan Abdul Wahib, iaitu anak kepada Ismail Ulam Raja dalam filem Tiga Abdul. Badi'ul Zaman Sa'inusi berkata, musuh kita adalah kejahilan, keperluan dan perselisihan. Kita akan memerangi ketiga-tiga musuh ini dengan senjata kemajuan, pengetahuan dan penyatuan. Permusuhan dan perseteruan adalah kebinasaan. Kita sebenarnya tidak punya waktu untuk bermusuhan sesama sendiri. Sebagai mengakhiri ucapan ini, saya mengajak kita semua untuk menghayati firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum binikmatihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Sekianlah sahaja penggulungan saya pada kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.